Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Sebelum daripada kita membuka secara membaca kitab, lebih dulu kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memelihara umur kita, antara kita sesama kita. Setelah kita bercerai semasa tahun yang sudah, kita tak sangkakan bahawa kita akan bertemu lagi kerana ada kemungkinan. Dan di antara saudara-saudara kita telah hadir pada tahun yang lepas, mungkin ada dah meninggal. Tetapi walaupun begitu, kita ini masih lagi Allah melanjutkan umur, memeliharakan umur lagi di dalam keadaan beriman dengannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan memberi taufik hidayah kepada kita dalam kehidupan kita. Kita dapat amal sebagai amal salih, serta pula memberi taufik kepada kita dengan ikhlas hati, lurus, bersih, semata-mata kita buat hanya kerananya. Dan keazaman kita, semoga-moga dapat temu kembali lagi majlis yang seperti ini. Alhamdulillah, azam dan cita kita yang telah lalu itu masih lagi kita dapat dicapaikan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Alhamdulillah. Kemudian kita masuklah kepada membukai kitab. Sebelum tu kita ambil dulu tabarruk dengan kita baca dulu satu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di mana ni? Dua pada katanya ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala asy-syaikhul muallifu asy-syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala fi risalatihi wa syarihuhu asy-syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Katanya, dan wajib pada haknya ta'ala oleh ilmu, artinya pengetahuan, dan iaitu satu sifat yang maujudah. Artinya, arti maujudah itu yang ada ia, lagi yang qadimah artinya yang sedia, lagi yang berdiri ia dengan zatnya ta'ala, yakni yang ada ia pada zatnya. Mengetahui ia Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat ilmu itu, mengetahui akan segala perkara. Itu laluan kita ambil tabarruk dengan matan kitab, matan risalah bagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri, serta syarahannya oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita menterjemah, di samping kita ada takrir huraian. Sebagai laluan dan sambungan di atas yang telah lalu beberapa sifat-sifat bagi Allah yang wajib bagi Allah, yang wajib atas kita semua orang mukallaf yang mempunyai akal, mesti oleh mengetahuinya. La budda lahu, tak dapat tidak baginya, mana tak boleh lari, tak boleh lepas darinya sama sekali. Iaitu dia kata, dan wajib pada hak. Dari segi ibarat, apabila kata wajib pada, satu lagi wajib baginya, itu ialah kena kepada wajib akli. Apabila kata wajib atas, itu wajib syar'i, wajib pada syarak. Seperti wajib atas kita orang Islam salat, wajib atas setiap kita orang mukallaf kena berpuasa Ramadan, itu wajib atas, bahasa dia bercakap. Tapi kalau kata wajib bagi Allah, wajib pada hak Allah, itu panggil wajib pada akal. Dengan makna ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Nah, barang yang tak terima, tak dibenar pada akal oleh tidaknya. Hanya barang itu mesti sungguh tak terima tidak sama sekali. Panggil wajib akal. Kemudian ibaratnya, dan wajib pada haknya. Kita takrir, yakni wajib pada akal bagi zatnya ta'ala. Tu kanak ki wajib pada haknya ta'ala dengan makna wajib pada akal bagi zatnya ta'ala.
Nah, wajib apa? Wajib oleh ilmu. Apa ilmu? Terjemah artinya ilmu tu pengetahuan. Ini terjemahan ikut tua sahibu Baqarah, tua kitab Baqaratul Amani, masyhur dengan Pak Da'i. Nah, dia terjemah segala sifat ma'ani yang 7 itu dengan dia masuk ke supaya nak membeza daripada samaratus sifat dan ta'alluq bagi sifat. Kebanyakan kitab-kitab Jawi sebelum pada Baqarah dia jamak ilmu artinya mengetahui. Kan? Artinya mengetahui. Begitu juga qudrat artinya kuasa. Iradah artinya berkehendak. Itu kebanyakan kitab Jawi dulu-dulu, termasuk Faridah pun. Qudrat arti kuasa, iradah arti berkehendak, apa dia? Ilmu arti mengetahui. Manakala datangnya Allah yarham Wan Ismail, masyhur dengan Pak Da'i, yang selaku kakak bagi Pak Cuyih, Wan Idris. Dia buat Baqarah, dia terjemah qudrat arti berkuasa, iradah arti berkehendak, ilmu arti pengetahuan. Apa itu yang membezakan tu? Kerana dia beza, dia ambil juga daripada ta'rif mereka itu. Mana? Di segi dia nak ayat apa ilmu dan iaitu. Kita ada Jawi pun macam tu juga. Tahap lain-lain. Tengok dulu dia nak ayat apa sini. Hak yang kata wajib bagi Allah, wajib pada akal bagi zat Allah oleh ilmu. Ilmu dengan makna apa? Ilmu dengan makna dia kata dan iaitu, yakni dan maknanya. Dia panggil kalam hazahullah. Kalau Arab wahia ay wa ma'naha. Dia mah dan iaitu. Kalau kata Arab dia nak rajak daripada ilmu wa huwa. Tengok dia apa dia orang ngaji kaedah panggil tak tazkir tak ni itulah. Kalau kudrat dia kata wahia, iradat wahia, bila ilmu tak kalah faham zakat wa huwa. Bila terjemah dan iaitu, manakala hazamullah kita terkedirnya dan maknanya. Itu dah. Dan maknanya, makna ilmu tu iaitulah satu sifat. Ada takrir lagi. Nama satu bagi satu sifat. Satu sifat tu yang maujudah. Apa arti yang maujudah? Artinya yang ada ia sifat tu. Sifat yang ada ni yang ada dirinya, diri sifat tu. Kita lalu dulu pak kita kau turut dengan perbandingan. Lagi pula satu sifat tu yang maujudah. Lagi pula yang qadimah. Apa qadimah? Artinya yang sedia. Maksud sedia di sini yakni yang tidak ada mula baginya. Tu kehendak dengan yang sedia, mana yang tidak ada mula baginya. Lagi pula yang berdiri ia dengan zat. Kalau Arab qaimatum bi zatihi ta'ala, yang berdiri ia dengan zatnya ta'ala. Apa makna ia berdiri dengan zat? Kita takrir, yakni yang ada ia pada zatnya ta'ala. Sifat ilmu hak kata bagi wajib bagi Allah tu ilmu. Apa makna ilmu di sini? Maknanya satu sifat yang ada diri sifat itu, yang sedia sifat itu, yang ada ia pada zatnya ta'ala. Maka apabila nak wayak kata tu dikehendaki ilmu hak kita nak bercara dalam ni, kena nama satu sifat yang ada di zat Allah.
Maka sifat yang ada di zat Allah itulah nak saling ke bahasa Melayu kata macam mana. Itulah kebanyakan kita jawi. Ilmu arti mengetahui. Manakala Allah yarham pada dia kata ilmu arti pengetahuan. Sebab apa? Sebab ambil daripada hak dia takrif makna tu lah. Apa makna ilmu di sini? Satu sifat yang maujudah ya ada. Lagi pula sifat ni ya ada di zat Allah. Maka sifat yang bahasa ada ni lah kena ke pengetahuan. Adapun mengetahui tu kena ke samaratus sifat dia panggil. Samaratus sifat. Bila kata dengan mufrad samaratus sifat. Bila dengan jamak samaratus sifat. Nah, dengan sebab ada pengetahuan lah mengetahui ia. Itu kata beza. Lepas tu kita ambil bahasa tempat bahasa kampung pula. Saya ni bahasa surat mengetahui gitu. Bila kita bercakap harian cakap dengan mana? Kita bercakap. Mengetahui ni saling bahasa tempat kata mana? Tahu. Tu bahasa kampung kata tahu. Bahasa surat mengetahui ia. Bila pada bercakap hari-hari tahu. Tahu tak? Tahu. Maka tahu tu dia ada pula kalau kita. Kalau kita dia tanya lagi, kamu tahu tak? Tahu. Nyata ke tidak? Ada juga kita tahu tapi kurang nyata. Tu kita ada lagi. Murad dengan tahu sini nyata. Nyata. Karena tahu kita ni ada tahunya tak nyata, kurang nyata. Tetapi tahu Allah dengan makna nyata. Nyata. Itulah orang panggil nak boleh tahu tu sebab Allah ada pada zatnya sifat ilmu. Sifat ilmu ni lah terjemahnya pengetahuan. Nak ayat nama satu sifat yang ada di zat Allah. Hak ni dalam istilah usul panggil sifat ma'nan. Nah, tiap-tiap sifat yang bahasa ada panggil sifat ma'nan. Nanti kita nak contoh, nak misal. Sebut kata sifat, ada ulama mengatakan maqama bi ghairi. Ada pula sekali-sekala dia kata sifat ma laisa bi zati. Barang selain daripada zat semua panggil sifat. Sama ada yang bahasa ada, yang bahasa reti. Dan pula ia bahasa reti kot tidak, semua panggil sifat. Kita contoh, kalau kita misal. Seorang kita beri nama kata Zaid. Seorang si Zaid itu yang alim. Itu nombor satu saja. Zaid itu seorang yang alim. Zaid itu juga seorang yang putih tubuhnya, warnanya. Zaid itu juga seorang yang tinggi badannya. Itu kita nak ambil 2-3 perkataan. Si Zaid itu yang alim, lagi yang putih, lagi yang tinggi, lagi yang mandul si Zaid itu. Kita tulis 4 perkataan, 4 sifat kita panggil. Nanti kita fahamlah tu. Zaid itu seorang yang alim, ataupun katalah seorang yang pandai. Lagi pula yang tinggi badannya. Lagi pula yang putih warnanya. Lagi pula yang mandul. Baik. Tepat kita nak perhatinya 4. Alim tak dikatakan alim orang mengaji isim wasah, malaikat zat yang bersifat dengan ilmu. Satu. Sebab ada ilmu, panggillah seorang itu alim. Yang kedua, yang tinggi. Zaid tadi, seorang yang tinggi. Maka tak dikatakan tawil yang tinggi, malaikat seorang zat bersifat dengan tinggi. Maka tinggi itu sifat. Yang tu kena kepada zat. Zaid itu seorang yang alim, mana yang ada ilmu. Zaid itu seorang yang tinggi. Tepat nak sifatnya ilmu, tinggi. Si Zaid itu juga yang putih warnanya.
Putih tu sifat. Si Zaid itu juga yang mandul. Mandu tu sifat. Pak. Jadi cuba kita mai beza. Ilmu putih, tinggi, mandul. Semua tu sifat. Malaysa bizatin sifat. Zat ialah diri Zaid tu, diri seorang hak yang nama Zaid tu. Diri tu zat. Zat itulah yang pandai, yang ada ilmu, alim tu panggil. Yang tinggi, yang mandul, yang putih. Tepat nak perhatinya, ilmu, putih, tinggi, mandul. Semua tu sifat tu. Tapi adakah sama pengertian sifat itu? Baik, di sini apabila kita kata mandul, Zaid itu seorang yang mandul, berarti mandul juga sifat bagi Zaid. Maka apakah pengertian mandul? Makna mandul apa? Apa dia? Tidak ada anak. Tu mandul kan? Kalau anak 45 panggil mandul dah. Panggil mandul. Bermakna kita faham daripada kata Zaid itu bersifat dengan mandul, fahamnya makna mandul itu tidak ada anak. Satu. Kemudian apabila satu sifat ia reti maknanya tidak ada begitu, ulama memberi istilah kata sifat salbiyah namanya. Mandul itu sifat bagi Zaid, maksudnya sifat salbiyah. Karena apabila tanya saat ini, apa makna mandul? Makna dia tidak ada anak. Mafhumuhu adamu syai'. Itu panggil salbiyah. Jadi sifat salbiyah ni sifat yang bahasa kita reti tak ada suatu perkara. Zaid ini mandul. Apa makna mandul? Zaid ini kita faham tidak ada anak. Maka tidak ada anak itulah makna bagi kata mandul. Maka sifat tu panggil salbiyah namanya. Zaid yang mandul saat ni tinggi. Tinggi satu sifat lawanannya rendah. Tinggi lawannya rendah. Kalau nasbah kita panggil tinggi lawannya rendah. Kalau pokok tinggi juga kan. Kalau ketika dia berdiri gitu panggil tinggi, ketika dia tumbang panggil apa? Bila dia tumbang dah panggil apa? Dah. Tinggi tadi, masa dia tinggi tu. Bila dia tumbang lagi kita kata apa pula? Panjang. Masa kita alih dah. Yang tadi juga, tapi ketika dia masih tercokong begitu, panggil pokok ni tinggi. Bila dia tumbang dia rapat ke bumi, kita tahu pokok ni tinggi, tak ada itu dah. Pokok ni panjang. Jadi hal tinggi panjangnya satu jelah. Baik. Supaya ketika kita berjalan tinggi, bila kita tidur, ni panjang. Kita tahu itu dah. Tu tinggi panjang jelah satu. Cuma ayat tu sifat tinggi juga sifat bagi Zaid tadi. Zaid yang mandul itu tinggi badannya. Jadi tinggi dengan mandul ni kita reti sama ke tak? Reti lain-lain. Mana kata gila lain? Diri tinggi itu satu sifat ia bahasa reti kira-kira sahaja. Perkara tidak ada sekali reti saja panggil amrun i'tibari. Tinggi tu panggil sifat juga. Masalah amrun i'tibari namanya. Zaid tu tadi panggil dia tu alim. Sebab panggil alim? Sebab ada padanya sifat namanya ilmu. Ilmu ni sifat ia bahasa wujudiyah. Ia bahasa ada. Jadi mandu tadi sifat ia bahasa reti kok tidak ada. Itu panggil salbiyah. Tinggi itu suatu pengertian. Itu panggil sifat. Dia panggil sifat pada nafsiyah. Ada pun sifat amr i'tibari. Panggil amr i'tibari. Kemudian ada pun sifat ilmu, sifat ia bahasa ada. Satu sifat Allah Ta'ala menjadi. Sahabat dia panggil Ta'ala satu malakah dia panggil. Sifat yang Allah Ta'ala menjadi di Zaid itu, dengan ada sifat tu, dapat dia tahu itu, tahu ini, pandai itu, pandai ini. Sebab ada ilmu Allah Ta'ala menjadi saja. Ini panggil sifat pengetahuan. Ini panggil maknan. Ini panggil maknan. Mandu tadi salbiyah. Tinggi dia tu ialah amr i'tibari, ilmu dia tu ialah maknan. Sifat maknan, sifat bahasa ada. Kita bagi satu misal lagi tadi, apa dia? Apa kita misal lagi? Putih. Putih. Zaid itu
seorang yang putih warna tubuhnya. Maka putih tu sama juga satu sifat yang bahasa ada. Sampai kita dapat lihat dengan bacaan ra kan. Jadi putih juga sifat bahasa ada panggil maknan juga. Maknan juga. Lepas tu apa beza antara sifat ilmu dengan sifat putih itu? Sama-sama sifat maknan. Beza ada. Bezanya sifat ilmu ni dipanggil yang berta'alluq. Adapun putih ni tidak berta'alluq. Kalau orang mengaji kaedah lurah ke, maknanya alima ya'lamu ilman fa'il muta'addi. Manakala ba'da yabidu bayat, dia panggil lazim. Alimun si Zaid seorang yang tahu akan apa? Tahu akan beberapa perkara. Dia panggil ilmu ni sifat makna yang berta'alluq. Manakala putih, Zaidun abyad. Zaid itu seorang yang bersifat dengan putih cukup. Tak ada berta'alluq. Dia panggil kata putih. Dia panggil sifat yang tak berta'alluq. Itu perbezaan. Bila kita faham misal, insya-Allah taala, mari kita faham di sini. Sahabat dia kena bertolong dengan misal kan. Klik sama sini semula. Itulah diterjemahkan yang tepat kita bercara, wajib atas kita setiap orang mukallaf kena i'tiqad dan berpegang bahawa wajib bagi Allah satu sifat namanya sifat ilmu. Apa ilmu? Itulah terjemah artinya pengetahuan. Sebab apa? Sebab ilmu situ nak ayatnya dan iaitu yakni dan maknanya makna ilmu di situ ialah satu sifat. Nama bagi satu sifat. Betul apa makna isim tu? Makna ismi tu. Nama satu sifat yang maujudah artinya yang ada ia. Diri sifat tu ada. Yang qadimah artinya yang sedia. Apa yang sedia? Yang tidak ada mula baginya. Moga zat Allah yang qadim yang sedia, juga sifat-sifat zat dia pun semua yang qadim. Siapa i'tiqad sifat bagi zat Allah tu yang baru, itu kufur. Jika tahulah, jika tak tahu dimaafkan. Itu. Lagi pula yang berdiri ia, apa dia satu sifat tu berdiri dengan zatnya Ta'ala. Dengan mana? Yakni yang ada ia. Satu sifat tu ada ia pada zatnya Ta'ala. Tu dia panggil makna dia. Sebab tu jemah pengetahuan. Dan hak yang inilah hak yang dinafi oleh orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah dia menafi hak inilah. Ada pun sifat dengan makna samaratus sifat, hak tu ijma'. Siapa menafi hak tu kufur. Semua orang muslimin. Dia kata Allah yang maha mengetahui. Kita ahli sunnah ya i'tiqad begitu. Orang Mu'tazilah pun i'tiqad begitu. Kata Allah yang maha mengetahui. Tempat berselisih dan khilaf antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah di mana? Allah yang maha mengetahui, kata orang Mu'tazilah, maha mengetahui dengan zatnya. Ada perita ahli sunnah, Allah yang maha mengetahui dengan sifat ilmunya. Tu beza tu. Maka hak tepat dia nafi ilmu dengan makna ni. Ilmu dengan makna pengetahuan. Hak ni lah yang nafi tu. Ada pun ilmu dengan makna mengetahui, dia tak ada nafi. Orang nafi hak tu kufur lah. Bila tak tahu kat jahil lah kan panggil. Tu tak ada khilaf. Situ hak dia panggil ijma'. Tapi hak tu dia panggil apa? Panggil samaratus sifat. Panggil dalam istilah. Mengetahui itu samaratus sifat panggil. Ada pun sifat hak ada di zat, pengetahuan. Beza selalu lah. Allah itu maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui dengan sifat pengetahuannya. Beza lah. Ada orang Mu'tazilah, Allah itu yang maha mengetahui. Bukan dengan sifat pengetahuan, dengan zat. Itu nampak lain tu. Itulah. Baik. Lepas tu nak pergi kepada samaratus sifat dah ni.
mengetahui ia Allah Ta'ala, kita cakap asal apa kak tahulah. Tahu ia nyata ia Allah Ta'ala dengan sifat ilmu. Dengan sifat ilmu mengetahui akan segala perkara. Bila lagi sakut gitu panggil ta'alluq. Tu panggil ta'alluq dia panggil. Mengetahui akan segala perkara. Sebab tu banyak dia ayat Al-Quran. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan ialah Allah bikulli syai'in, dengan semua perkara. Perkara situ perkara makna lughawi. Semua perkara, sama ada perkara wajib akal, perkara mustahil akal, perkara jaiz, perkara ada, perkara tiada, semua Allah tu mengetahui. Wa huwa bikulli syai'in alim. Mengetahui akan segala perkara. Apa segala perkara? Nak menyata dia panggil bayan, daripada segala yang wajib. Segala perkara yang wajib, yakni yang wajib pada akal, dan yang mustahil pada akal, dan yang jaiz yang harus pada akal. Semua perkara. Itu masalah umum ayat wa huwa bikulli syai'in alim, dan ia Allah bikulli syai'in, dengan semua perkara. Allah itu alim, yang amat mengetahui. Allah sangat tahu, tidak tersembunyi atasnya oleh sesuatu sedikit pun. Maka dalam pengajian usul dia kata mana? Ta'alluq ilmu itu dengan semua perkara hukum akal yang tiga. Dia panggil begitu. Mengetahui akan segala perkara. Gapo segala perkara tu? Daripada segala yang wajib. Segala perkara yang wajib pada akal. Seperti apa yang wajib pada akal? Seperti antaranya zatnya sendiri, zat Allah, dan segala sifatnya, semua tu wajib pada akal. Segala sifat Allah. Dan yang mustahil pada akal. Apa mustahil? Segala lawanan bagi yang wajib, semua tu mustahil. Allah tahu. Dan yang jaiz, yang harus pada akal. Dengan mana-mana? Ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang sah pada akal berlakunya atau tidak. Boleh jadi adanya, boleh jadi tidaknya. Semua tu perkara jaiz panggil. Allah tahu. Jadi, tahu tadi mengetahui atas wajah meliputi. Kalau Arab kan, ala wajhil ihatati. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, wa anna allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadirun wa anna allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Supaya kamu tahu bahawa Allah itu qad ahata bikulli syai'in, sungguhnya meliputi dengan semua perkara, akan semua perkara, meliputi ilman. Orang mengaji nahwu kata tamyiz muhawwal daripada fa'il. Yani qad ahata ilmuhu ta'ala bikulli syai'. Meliputi oleh tahunya Allah Ta'ala akan semua perkara. Dia panggil atas wajah meliputi panggil. Meliputi zahir, batin, segala litasah, tahu apa lagi akan berlaku, tahu hak telah, hak sedang, semua tahu. Meliputi. Yang lain pada Allah, tak ada siapa meliputi. Sebab Allah Ta'ala kata, وَلَا يُحِيطُونَ بِكُلِّ شَيْءٍ. Tidak meliputi mereka itu. بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ayat kursi itu dah baca. Ada apa Allah Ta'ala tahu? Meliputi semua perkara. Dia panggil tahu atas wajah meliputi. Yakni, kita terkira sikit. Yakni meliputinya Ta'ala dengan dia, dengan ilmu, dengan sifat ilmu tu.
meliputi akan segala yang tersebut itu. Apa segala tersebut? Segala yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Tak sunyi pada itulah kita ni semua ni. Semua perkara tak sunyi, emma wajib, emma mustahil, emma jaiz. Tak sunyi pada tu. Maka Tuhan tahu semua, meliputi. Tahu tu atas barang, meliputi atas barang, yakni kelakuan yang adalah ia segala perkara tu. Yang adalah ia segala perkara tu, atasnya, atas barang kelakuan. Mengetahui dengan tafsil. Mana Allah Ta'ala tahu satu persatu. Itu mana dengan jalan tafsir. Tahu satu persatu. Sama ada dengan secara juz'inya, juga secara kullinya. Lah mana kulli, juz'i. Misalnya, seperti kita ada kebun. Kita tahulah kebun kita tu, kebun durian kita tanam 100 pokok. Itu tahu secara kulli. Berapa pokok kebun? Durian berapa pokok? Terjawab 100 pokok. Itu panggil secara kulli. Pas secara juz'i, satu-satu pokok berapa helai daunnya. Dia tak tahulah kita. Pokok durian kamu 100 pokok tapi berapa helai daun? Tak tahulah kita. Ada panggil kita tahu kulli, tak tahu juz'i. Allah Ta'ala tahu secara kulliyan, juz'iyan. Ulama kata juga, siapa iktikad kata Allah tahu hanya secara kulli saja, tidak tahu secara juz'i, itu juga kufur. Sebab membawa pada jahilnya Allah. Berlawan dengan ayat dia kata wa qad ahata bikulli wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah sendiri menyatakan dia meliputi segala-gala. Patut ada yang kata Tuhan tahu kulli je, tak tahu juz'i, bermakna jahil lagi Tuhan. Itu dah. Sebab tu akidah ni besar sangat. Dia sebagai pokok dan perdu dia. Orang panggil apa? Asas agama. Datang warid pada hadis, inna di'amatal bait ialah asasuhu. Sesungguhnya turus rumah itu apa dia? Asasnya. Asas tapak di bawah tanah. Kita nak buat bangunan kan? Dia kena buat tapak dulu lah. Tapak tu asas. Dia kata turuh bagi rumah untuk nak mengukuhkan rumah ialah asasuhu. Wa di'amatad din, dan turuh tunya agama apa dia? Ialah al-ma'rifatu billah wal yaqin. Apa dia? Iaitu kenal Allah dan yakin. Sahabat tak ada dia ambil maksud daripada situ. Dia kata awal agama kenal Allah tu, ya memang makna tu sah. Cuma dak jadi masalah lafaz tu, lafaz tu hadis marfu' dari Nabi ke bukan? Tu ya. Adapun makna tu sah. Sebab kita tak tersahu nak sembah macam mana Tuhan kita tak kenal. Tak sah nak kita sembah yang tak kenal Tuhan, sembah apa? Apa pula kita buat pula lagi kerana lain pada Allah. Dia panggil tak sah juga di segi niat kita tu. Sebab tu kena awal sekali kena kenal agama. Tengok kalau orang yang kufur dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba dia rakyat atau dia percaya begini, mau mengucap, tak mau mengucap, tak boleh kita nak hukum dia tu kata Islam. Seolah-olah awalnya kena mengaku dulu. Adapun kita orang Islam dah asli dah kita ni daripada anak cucu, ibu bapa nenek moyang kita orang Islam, maka hukumnya Islam. Selama kita tidak melakukan sesuatu yang menanggalkannya, selama itu dikekalkan hukumnya Islam. Tapi kalaulah kita Islam, mari-mari tak kenal Allah, nanti Islam kita tu tanggal. Sebab dia awal ialah kenal. Tu makna je sah. Dan Allah Ta'ala pun firman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Ulama kata tengok Allah perintah suruh kenal dia dulu. Kerana alima ya'lamu dengan mana arafa ya'rifu, mana kenal. Barulah wastaghfir, barulah baru beramal. Tengok. Di sini makna ilmu itu iaitulah satu sifat yang ada dirinya
Yang sedia lagi yang ada pada zat Allah, mengetahui ia Allah dengan dia, dengan sifat ilmu tu. Situ sorah untuk nak tolak orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah dia kata mengetahui ia Allah dengan zat. Di sana ada mengetahui ia dengan dia, dengan sifat ilmu. Mengetahui akan segala perkara. Gapo segala perkara? Daripada segala yang wajib pada akal dan yang mustahil dan yang jaiz pada akal. Mengetahui itu atas wajah meliputi. Yakni meliputinya Ta'ala dengan dia dengan sifat ilmu akan segala yang tersebut, segala yang wajib yang mustahil jaiz tadi. Meliputi atas barang yakni kelakuan, ia adalah ia barang, ia adalah ia segala perkara, atasnya atas barang kelakuan. Mengetahui meliputi dengan tafsil satu persatu. Tu makna dia, tu huraian dia. Apabila begitu maka dia panggil orang majid barat, dia panggil maka tafri'iyah. Apa tafri'iyah? Bila tafri' dia kena kedir jawab syarat mahzuf salah tanah. Iza alimta ma zukira, ataupun iza bana lakal amru, apabila nyata bagi engkau oleh perkara tersebut, ataupun apabila tahu engkau akan huraian tersebut, makna ilmu tu begitu, maka mengetahui ia Ta'ala akan barang yang tidak ada kesudahan baginya, bagi barang. Bagi tidak ada kesudahan, Allah Ta'ala tahu. Supaya kita tahu kata Allah tu kekal. Kita tahu dah. Allah tu adanya sedia. Allah itu yang kekal. Apa makna yang kekal? Yang tidak ada kesudahan. Kita tahu kata Allah tu yang kekal. Kalau kata Allah itu yang binasa, dia panggil jahil. Kita tahu kata Allah tu yang kekal. Apa makna yang kekal? Yang tidak ada mula. Yang tidak ada kesudahan. Begitu Allah Ta'ala tahu semua perkara yang kekal, tahu kata yang kekal, yang tidak ada kesudahan. Itu maknanya mengetahui ia Ta'ala akan barang yang tidak ada kesudahan baginya barang, mengetahui dengan tafsil. Apa kalau disoal, kapo? Bertanya kata, apakah apa dia barang yang tidak ada kesudahan itu? Seperti segala sifat kamalat baginya, bagi Allah Ta'ala. Segala sifat kesempurnaan bagi Allah. Banyak tak terhingga. Lagi pula kekal. Sifat Allah Ta'ala tu qadim, lagi yang kekal. Sahabat tu isyarat dalam hadis tu. Nabi SAW di antara dalam doa dia, setengah kata dia ketika dia sujud, dia kata Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik atau kama qala. Jadi tempat ulama ambilnya pada sebenarnya la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Apa dia? La uhsi, aku tak dapat menghinggakan. Sana'an 'alaika, akan kepujian sebut baik kesempurnaan aku tak dapat menghinggakan. Banyak tak dapat menghinggakan. Banyak segala sifat. Lalu tu ulama kata tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kesempurnaan bagi Allah semua wajib baginya. Tidak terhingga banyaknya. Tu la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Cumanya hak kita dapat tahu ngajalah tafsir 20 ataupun 13 takhilah. Tu. Mana kita pergi hak 20 13 ni meliputi dah. Sebab dia tekanung, pakai tekanung dalam tu dah. Seperti segala sifat kamalat bagi Allah banyak tak terhingga, Allah tahu dengan tafsir. Dan misal lagi, dan segala nafas ahli syurga. Bukan kita maklum juga ahli syurga. Bahkan tambah lagi, segala nafas ahli syurga dan juga ahli neraka.
Kan sama-sama kekal bukan? Orang mati di atas iman, masuk syurga, kekal di dalamnya. Juga orang mati di atas kufur, na'udzubillahi min zalik, masuk neraka, kekal juga. Maka itu rupanya bila kekal, nafas dia menafas semua. Kan? Menyawa semua namun dia kekal. Allah tahu dengan jalan tafsir. Tu makna meliputi. Kalau tahu setengah-setengah, tidak tahu jalan tafsir, bermakna jahil lagi Allah. Berlawan dengan dia kata wa huwa bikulli syai'in alim. Ni semua tu ulama dah hurai daripada ayat lah. Dan baik kalau itu, maka ta'alluq bagi ilmu itu satu jua. Nah, yang Zuhir nak kata dan ta'alluq bagi ilmu, Zuhir nak kata gitu, dia apa istinaf. Tapi ada juga setengah ulama kata maka istinaf. Bila maka istinaf dengan mana nak? Dan ta'alluq bagi ilmu itu satu jua. Ta'alluq bagi ilmu satu jua, tak seperti ta'alluq qudrat 7 sampai ke 8, ta'alluq iradat 2 tak kau muktamad. Ada pun ta'alluq bagi ilmu satu jua. Mana? Iaitu namanya ta'alluq tanjizi qadim. Apa dia? Maka ia Allah Ta'ala tahu akan sekalian maklumat, lagi pula meliputi ia Allah dengan semua barang yang berlaku ia dari bawah sempadan bumi, panggil tahta tsara, hingga kepada yang atas bagi segala langit. Allah tahu tiada lenyap daripada ilmunya Ta'ala oleh satu misqal zarrah, yakni qadar semut kecil pun tak lenyap, ini tak tersembunyi. Ataupun dipanggil sekali lagi habu angin. Panggil tak itu? Habu. Habu panggil tak sini? Panggil. Habuk panggil tak? Nah, ada panggil habu, ada panggil habuk, ada pula apa lagi debu, kabuk. Macam tu lah tu. Nah, nak ayat kata kinayah daripada kecil pun. Macam habu. Nah, ia ada ia pada bumi dan pada langit, tak tersembunyi. Bahkan tahu ia Ta'ala akan yang merangkak, binatang yang merangkak daripada seekor semut yang hitam di atas batu besar yang tersumat pada malam yang kelam. Tahu dengan ilmunya Ta'ala yang qadim lagi azali, yakni dengan sifat pengetahuannya yang sedia lagi sentiasa ia bersifat dengan dia dengan sifat ilmu. Tahu tiada dengan ilmu yang barunya yang disifat akan dia dengan hulu dan intiqal. Sini payah sikit dah. Maknanya Allah tahu dengan sifat ilmu yang sedia yang qadim itulah. Tiada atas pada ilmunya, yakni tiada mengetahui dengan ilmu yang barunya, bukan baru tahu. Ayat itu bukan baru tahu, Allah Ta'ala tahu sedia. Itu panggil ta'alluq tanjizi qadim. Ya ada juga setengah iktikad orang kata Allah baru tahu. Itu salah. Kenapa? Bila kita sebut baru tahu, maknanya bila baru tahu ni kita terfaham macam mana bila baru tahu. Sebelum pada tahu panggil apa? Sebelum pada tahu, mana tak tahu? Tak tahu tu apa dia? Jahil lah. Tu. Jahil Allah tu masalah sifat kekurangan. Sebab tu salah kalau orang tiga kata Allah baru tahu. Tengok kita ni. Bagi kita belajar, baru tahu. Baru tahu. Mana belum tu? Belum tu kita tak tahu. Arti jahil kita. Munasabah Allah Ta'ala kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tu kita makhluk, kita hamba. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, hal keadaan kamu tidak mengetahui akan sesuatu pun sebelumnya. Bermakna tu kita mari daripada tak tahu. Adapun Allah Ta'ala
Zat yang sedia, tahu sedia. Bila kata tahu sedia, siapa yang tikak kata Allah baru tahu, itu panggil salah. Hingga salah tu, kalau kita masuk orang awam, dia panggil di ma'ah. Kenapa tu? Kerana masalah ni masalah gharibah, masalah sulit. Bila sulit, di ma'ah tu orang awam. Tapi apabila kita tahu sudah dah, jangan kita pegang gitu. Apabila kita faham situ dah, tengok di dalam ayat-ayat terkadang memberi waham kata Allah baru tahu. Banyak dalam ayat-ayat menunjuk kata apa dia Allah tu baru tahu. Tu ulama jawab tu. Tapi kena mengaji apa yang mengaji muhkamah dulu. Ni ada hurai ni makna bagi ayat muhkamah seperti wa huwa bikulli syai'in alim, dan di antaranya wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Banyak lagi ayat-ayat yang seumpama itu yang menunjukkan bahawa Allah tahu sedia. Kemudian ada pula ayat-ayat yang sekaligus memberi waham, beri sengkau kata Tuhan baru tahu. Mana di antara ayat-ayat? Summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Dalam surah Kahfi. Dan di antara kita dah baca dalam suratul Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu banyak ayat-ayat yang zahir memberi faham kata Allah baru tahu. Dan memberi faham kata sebelum tu tak tahu. Tengok Allah Ta'ala kata, Allah allazi khalaqal mauta wal hayata. Ialah Allah Tuhan yang telah menjadikan sifat maut dan sifat hayat. Apa dia menjadi itu? Liyabluwakum, supaya uji ia akan kamu. Allah menjadikan sifat hayat dan maut supaya uji ia akan kamu. Tu. Apa namanya? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya ujikan kamu yang manakah daripada kamu itu elok amalannya. Zahir ayat faham macam mana? Faham tak? Allah tak tahu lagi. Kalau dia tak buat hidup mati, dia tak tahu juga. Tu zahir ayat tu. Ni apa yang mutasyabihat. Bila kita ada mutasyabihat, kita ingat klik pada ayat juga. Allah Ta'ala kata huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ayat hak dia menurun tu, dia sendiri memanggilkan antara ayat hak dia menurun atas kau hai Muhammad, ada ayat panggil muhkamat. Pas dia hukum kata ayat muhkamat itulah hunna ummul kitab, itu emak bagi kita. Asal diberpegangkan tu macam emak lah. Bila kata semua orang kena turut Tengok bila sembahyang imam. Bila imam, semua yang di belakang kata walau ribu juta macam di Mekah pun dia ikut sorak ni. Tak boleh nak pergi dulu pada yang ni. Kita mengaji bab fiqh lah, mengaji bab syariat. Kita mengaji innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hanya dijadikan itu imam supaya diikut. Jangan pergi dulu. Oleh yang demikian iza kabbara baru fakabbiru. Jangan kabbiru wala tukabbiru. Yang kamu takbir lagi hatta yukabbira. Jadi kalau mu takbir dulu bukan mu makmum, mu imam lah. Patut Allah Ta'ala kata ayat muhkamat ni ayat bila kena ini didulukan. Bila didulukan macam dek pengaji ni hanya hak muhkamat ni. Nak itikad dulu bahawa Allah bersifat dengan sifat ilmu. Dengan dialah Allah mengetahui. Allah mengetahui atas jalan meliputi. Tak ada tersembunyi satu pun. Mengetahui atas jalan meliputi, mengetahui sedia kala. Itu panggil ta'alluq tanjizi qadim. Bila tahu sedia, barang telah ada sedia, ia tahu sedia. Seperti zat ada sifat dia, barang ada sedia kan? Tahu sedia. Barang yang sedang berlaku, sekarang dah berlaku, dia tahu sedia. Barang yang lagi akan berlaku, dia tahu sedia. Itu makna muhkamah.
Apabila kita faham situ dah, mari tengok ayat. Macam mana Allah Ta'ala kata dia menjadikan maut, hayat, maut supaya ujikan kamu, menunjuk, memberi faham bahawa Allah tak tahu sebelum tu. Maka ulama jawablah bila kita faham dari sana, ingat ini mutasyabihat ni. Bila mutasyabihat, kita kena kembali pada Kembali pada Maknanya akidah kita Allah tahu sedia. Ini bila ayat memberi faham kata baru tahu, yakni mana apa ni? Liyubliya penama ni allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yakni supaya mana Allah melakukan seperti lakukan orang uji. Allah buat sesuatu seperti rupa ujian, dia panggil. Bukan Allah menguji dengan mana Allah tak tahu sebelum dah. Macam kita nak tahu kita uji kan. Nak uji tengok dia ni baik setara mana hatinya, kita uji tengok. Kadang-kadang kalau kita jadi bos ke, nak tahu kata koli kita, orang kerja kita ni amanah, kata amanah, hati betul ke tidak, kita buat lupa. Duit ke dan sebagainya buat lupa. Kalau orang amanah, dia tolong ambil simpan. Dia kata bos tadi terlupa dah ni. Yang ni lupa ni kita tolong simpan, bila jumpa dia ni duk tolong simpan. Tapi kalau kena hak belak, sudah. Kita nak uji kata ke mana betul tak betul. Kerana kita tak tahu sebelum tu. Bila kita uji beberapa kali, tahu kata yang ni betul. Yang ni hatinya jujur, hatinya lurus. Kalau tidak, ni hati tak betul. Sebelum tu, sebelum uji kita tak tahu. Tapi Allah tahu sedia. Macam mana dia kata supaya uji? Jadi Allah melakukan rupa ujian. Supaya nak muzahirkan dia tahu sedia. Tu ulama jawab lah. Supaya apa ni? Supaya kita kena kembali pada mahkamah. Pegangan kita, Allah tahu sedia. Banyaklah ayat-ayat yang pada zahir memberi waham kata baru tahu. Sahabat sini kata mana ni? Sini kata bahkan tahu ia Ta'ala akan yang merakak daripada seekor semua yang sampai akhir, tahu dengan ilmunya yang qadim lagi azali. Lepas tu lakah mari tiada dengan ilmu yang baru. Jadi kalau ibarat dia panggil tiada ni haratah. Dengan ilmu yang baru atas pada dengan ilmunya yang qadim. Ibaratnya begitu. Tiada, yakni tiada tahu ia Ta'ala dengan ilmu yang barunya. Dah, bukan baru tahu dah. Apa? Kalau kata baru tahu, memberi faham kata Allah itu jahil sebelum daripada tahu. Itu mustahil atas Allah. Ingat tu dia. Yang disifatkan dia ilmu yang baru tu disifatkan dengan hulul dan intiqal. Apa hulul? Apa intiqal? Duduk teralih, berpindah, sekali ada, sekali tak ada. Dia panggil hulul. Hulul ni macam duduk tetap. Lepas tu intiqal tu beralih-alih, berpindah-pindah. Supaya kita tahu-tahu lupa. Kan? Nak boleh kata tahu, dulunya tak tahu. Apabila tahu, kejar. Hulul soalan itu. Tahu, lupa pula dah. Berpindah. Right. Allah Ta'ala, kan. Maka tiada berkesudahan oleh segala maklumatnya. Segala maklumat Allah Ta'ala. Apa maklumat? Maklum. Orang kita dah bercakap semua tu. Dia tu banyak maklumat tu. Kalau mau nak tahu, kita tanya si Khalid itu. Khalid ni banyak maklumat dia. Apa maklumat? Banyak kita guna bahasa tu. Maklumat kita ambil Arab jadi Melayu. Kalau kita mengaji kalimah ke alima ya'lamu ilman, sifat alimun isim maf'ul ma'lum. Bila susunnya jamak ma'lumun ma'luman ma'lumun ma'lumatun, ma'lumatan, ma'lumatun. Agak mengaji sarah. Jadi, kita ambil Arab jadi Melayu. Dia tu banyak maklumat tu. Apa kalau kita nak terjemah kita betul-betul pasal kita gapo? Maklumat ni apa? Segala perkara hak yang diketahui. Boleh dengan kita kata lain? Ketahuan. Segala ketahuan. Ada pengetahuan tu kena ke sifat ilmu tu.
Barang hak kita tahu tu panggil maklum. Maka nak salin Melayu juga yang diketahui, bahasa surat kata. Yang diketahui. Maka kita tukar kata ketahuan. Ketahuan. Bila banyak segala ketahuan. Tapi kita jangan cakap macam tu. Banyak dak cakap ambil arak campur. Iaitu banyak maklumat. Banyak cakap itulah. Senyana tu banyak maklumat. Apa maklumat? Segala perkara, segala ketahuan banyak dia tahu. Tu perkara yang diketahui itu banyak panggil maklumat. Maka tiada berkesudahan oleh segala maklumatnya Ta'ala. Tiada berkesudahan dah. Segala perkara hak qadim dia tahu. Kalau sudah, kalau ada kesudahan, bermakna jahil. Tengok ahli syurga kekal. Apa makna kekal? Tidak ada kesudahan. Ahli neraka atas kufur kekal. Apa makna kekal? Tidak ada kesudahan. Tiba-tiba tahu tu sudah. Tahu setakat tu je. Lagi tak tahu dah lah. Itu yang berkesudahan. Ilmu Allah tidak berkesudahan. Itu dia nah. Itulah hubungkan dengan percaraan sifat ilmu. Dan bermula lawannya, yakni yang lawannya atau lawanan bagi sifat ilmu, artinya lawan, mana yang lawan bagi sifat ilmu itu ialah jahal. Ini juga lidah kita dah jadi macam mana Ghalib duk baca. Ghalib baca macam mana sini ni? Ialah baca macam mana? Jahil. Ghalib baca jahil. Tapi kerana surah kelima semua tak kenalah baca jahil. Dia kena baca jahil, dia kena tulis jim alif halam jahil. Za ia bersifat dengan jahal. Hak tulis macam ni kena baca jahal. Tapi peliklah orang kata. Lawan ilmu sifat jahal apa dah faham. Sebab apa? Sebab kebiasaan. Ya masalah betul salah suku lain hal apabila biasa bercakap lagu tu, bila orang bercakap lagu lain pada hak biasa, walaupun betul kita rasa tak betul. Lawan ilmu apa? Jahal. Apa mu jahal pelik pula dah. Apa jahil? Orang kata tak betul jahil, dia kena jahal. Pelik. Tapi kalau kata hak duk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Jahil, pelik juga. Hak tu kena kata mana? Abu Jahal tu betul. Betul dengan huruf hak Arab. Abu Jahlin. Jahila yajhalu jahlan. Lepas tu bila mati tengah, walik kita bercakap di baris tengah itibak baris pertama. Tengok, sabr. Kita cakap sabar. Nah, bila syukur. Bila kita cakap syukur. Kita baris tengah turut huruf pertama. Sini jahl. Jahl. Abul jahl. Lagi tak? Abu Jahal. Sini pun baru je lah. Alima ya'lamu ilman. Ilmu. Ilmu tak apa kerana kita pergi duduk depan tu. Ilmu kita kata. Manakala lawannya dia, jahal. Tu baru kena. Tapi dah biasa lawannya jahil. Pergi baca iyalah jahal. Tak pelik lalu. Betul sekali pun. Walau gana pun itulah yang betulnya jahal. Lepas tu terjemah Melayu pula. Apa jahal? Artinya baca mana tu? Artinya artinya babu. Tapi sini ada qah lagi babuk. Tu lurah orang petani panggil babuk. Tapi lurah ni pun jarang diguna sekarang. Banyak kena hilang dah. Di sini guna lagi babu ni. Tak guna dah. Tapi kalau di Sabah dia panggil babu babu. Macam mana jadi menjadi babu dah. Apa babu? Tak tahu apa sikit apa. Tak tahu apa sekarang dah jadi babu dia kata. Orang tadi kata babuk. Bila tanya apa arti babuk, tak tahu apa sekarang tu babuk. Tu dia. Jadi lurah ni hilang. Lurah Melayu asli kita ni hilang. Babuk ni banyak dah ambil hak Arab jadikan Melayu kan. Lawan ilmu jahil. Tu dia. Jahal artinya babuk. Babuk. Tu dia.
Lagi dalam bercara ilmu juga kita jarang guna juga. Apa dia? Tiada lekang. Jarang juga tu. Macam ni. Tak ni dia kata nak tiada lenyap. Ni banyak guna lenyap dah. Lenyap masih guna lagi. Tiada lenyap daripada ilmu Allah oleh satu misqal zarrah. Ada setengah kitab dia guna tiada lekang daripada Allah tu oleh suatu. Kita tak faham juga tu. Apa tiada lekang? Ni ialah tiada tersembunyi, tiada terlepas sama sekali. Semua Allah tahu. Tiada lekang atas Allah. La yakhfa alaihi syai'un. La yanfak anhu syai'un. Tu makna dia. Ada je kita temu satu bahasa cakap tiada lekang. Orang tanya kata tiada lekang. Tiada lekang. Tulisnya lekang. Ni bahasa kita ni dilupuk tu dah. Ni sepan ni juga ni. Jahil artinya babuk. Babuk. Habis. Setelah selesai kita sedikit percaraan hubungkan dengan sifat ilmu serta dengan lawanannya dan lagi akan datang akan bercara sedikit ta'aluk. Nampaknya sebagai buat muqaddimah kita tamat dulu bahagian kita setakat itu dan kita berpeluang kepada beberapa soalan. Kerana agak romek sikit ni. Romek sikit dah. Kita beri kepada soalan sikit.